Assalamualaikum. Hari ni Rabu, bersamaan dengan 22 hari bulan 12. Cuaca hari ni mendung sikit. Sebab malam tadi dalam pukul 2 lebih macam tu, aku tengok, aku pun tak sedar tengah tidur. Tengok dia orang ramai yang update dekat Facebook. Dah hujan lah kawasan-kawasan dekat kita Lembah Kelang ni. Hari Jumaat hari tu hujan lebat, menyebabkan hari Sabtu, Ahad tu banjir teruk di kawasan Lembah Kelang ni. Lebih-lebih lagi belah-belah Kelang, belah-belah Shah Alam yang dia orang highlight kan. Tapi tak lupa juga dekat Langat ni balik bukit belakang ni je. Aku kat Ampang ni. Dekat situ hari-hari biasa pun, macam Taman Seri Nanding tu, hari biasa je pun kita tengah sibuk-sibuk makan roti canai dekat rumah bunda. Mana yang belah-belah sana tiba-tiba je dia up banjir. Kita bila hujan kan. Sana pun memang Maksudnya kawasan tu memang selalu banjir. Lebih-lebih lagi kejadian yang banjir yang antara yang paling teruk sekali sekarang. Sana lagi lah terkesan habis. Memang teruk lah. Sampai jalan pun putus tadi aku tengok kat belah-belah dalam sana. Sebab kawasan tu memang selalu banjir. Jadi kalau dekat media sosial ni ramai yang diorang highlight yang dekat Taman Muda, Seri Muda dekat Shah Alam sana. Sebab kawasan tu teruk juga banjir dia. Rumah 2 tingkat tu, tingkat bawah tu semua sampai ke bumbung bawah tu. So malam tadi punya banjir tu menyebabkan aku rasa sebelah sana air pun mungkin akan naik balik. Memang diramalkan sehari dua ni, 25, 26, 23, 24, 55 ni, this time Christmas ni hujan akan turun. Memang benda tu ramalan, tapi ramalan bukan ramalan pakai bomo. Dia orang ramalkan pakai guna peralatan canggih kaji cuaca ni. So memang dia akan dijangkakan hujan berterusan. Macam sekarang ni pun mendung ni, bukan mendung, dia redup. Jadi bila-bila masa je hujan akan turun. Sebab apa? Sekarang punya teknologi dia, kalau dia kata dia ramalkan tu, boleh kata ketepatan dia tinggi. Dia punya kadar ketepatan dia tinggi. Jadi kalau dia ramalkan hujan tu, kita just jaga-jaga je lah hujan. Bukan macam dulu, macam ramalan-ramalan yang tak tepat benda semua kan. Macam semalam, hari sebelum-sebelumnya Penang diramalkan hujan. Semalam hujan Penang. Macam malam tadi diramalkan, walaupun ramalan tu bertukar-tukar daripada 2-3 hari sebelum tu, aku tengok dekat dalam dia punya forecast tu, weather forecast tu, dia kata petang hujan KL. Tapi dari masa ke semasa dia update, okey, malam sikit hujan. Tapi dah malam sikit tak hujan, dia orang update lagi, okey, pukul 2-3 pagi nanti hujan. Dan 2-3 pagi tadi hujan. Macam tu. So mana kawasan-kawasan yang selalu kena banjir, aku rasa dia orang ni memang dah biasa kena mengalami banjir ni. Diorang dah prepare awal. Lebih-lebih lagi kalau macam kata hujan berterusan kan, kawasan tu memang selalu pula memang kena banjir. Memang diorang dah prepare awal. Cuma masalahnya bila kawasan-kawasan yang tak dijangka-jangka air naik, ataupun selama ni aku duduk sini 20 tahun tak pernah pun kena banjir, tiba-tiba air sampai naik, yang macam ni problem. Dia tak prepare, tak ada pendedahan untuk prepare. Kita pun tak jangka kan. Macam aku sendiri pun duduk di lereng bukit, bukan kata lereng bukit lah, maksudnya kawasan tinggi juga. Mana jangka kita nak kena banjir, tapi ditakdirkan waktu tu kita kena. So dalam hal ni sebenarnya survival dengan preparedness tu penting lah. Untuk kita survival, kita mesti kena prepare awal. Sebab tu ada, kalau macam negara-negara luar, negara-negara Mat Salleh benda semua, yang negara-negara selalu dilanda bencana ni, selalulah macam aku selalu tengok cedok daripada ilmu-ilmu dia orang tu, macam mana dia orang buat prepping kan. Sampai ada yang ditubuhkan grup, Malaysia pun ada juga grup preppers kan. Ni diditan daripada info-info luar lah, info-info luar. So kita punya community sendiri yang minat ke arah prepping ni. Kadang-kadang orang tanya kenapa nak kena preppers kan. Even dulu ada satu kali bulan 10 tak silap aku, kerajaan punya website bahagian meteorologi ke apa benda, dia bagi macam satu posting lah dekat Facebook dia pasal bag BOB tu, bug out bag ni. Sebenarnya kalau ikutkan, macam aku dah terdedah benda ni lama, 10-15 tahun dulu aku dah tahu dah benda ni. Pasal apa? Memang kita tengok YouTube channel Mas Saleh apa benda semua kan, benda ni biasa. Tapi bila Malaysia dikeluarkan status macam tu oleh pihak kerajaan pula, macam-macam orang tanya kan. Dalam grup Telegram macam-macam dia orang tanya apa yang kerajaan rahsiakan, apa benda ni, apa benda semua, apa benda yang akan bakal berlaku, apa benda, macam teori konspirasi pula. Sebenarnya tak ada, benda tu simple je. Prepare. Ada bencana, sesuatu bencana berlaku. Pasal bencana ni bukannya kata negara kita tak boleh bencana. Kebakaran pun bencana, banjir bencana. Takkan nak cakap mustahil rumah aku boleh terbakar. Takkan. Maksudnya macam tu lah. Berlaku kebakaran, bug out bag ni sebenarnya kita capai je bag tu, kita bawa lari keluar. Dalam bag tu macam-macam ada untuk kita survive. Untuk survive dalam sehari dua, ataupun dalam tempoh lagi besar bag, lagi banyak masa lah kita boleh survive macam tu kan. Dalam bag tu pula dia punya essential tu maksudnya barang-barang keperluan daripada, yelah, keperluan setiap orang kan berbeza kan. Tapi yang dia letakkan dalam poster tu benda yang basic semua orang guna lah, macam air, makanan, snack kan, peralatan keselamatan, macam whistle,
Benda-benda macam tu lah. Benda tu kalau nak cerita kan panjang, tapi benda tu kena ada. Maksudnya dari kat sini kita nak beritahu sebenarnya kita prepare. Sebenarnya pada aku tempat yang paling selamat sekali bila berlaku sesuatu bencana, rusuhan ataupun apa-apa saja chaos lah, adalah rumah sendiri. Sebenarnya bug out bag tu ialah pilihan terakhir untuk kita keluar. Kalau kita keluar pun mana kita nak pergi, kecuali kita ada bug out location. Ni lain pula topik dia, bug out location tu lah kan. Bug out location ni maksud dia korang ada kebun ataupun dusun ataupun tempat-tempat yang tersembunyi yang korang punya sendiri, korang ada akses ke tempat tu yang korang rasa selamat. Tu nak kena pergi ke bug out location pula, nak kena pergi pula bug out vehicle. Boleh ke dengan kereta biasa sampai ke tempat destinasi bug out location? Panjang topik ni, luas, tapi kita cerita pasal yang basic saja dulu. Macam tu kan. Ni aku cerita kongsi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang aku ada lah. Bukan kata nak mengajar ke apa, tak, sekadar borak-borak sebab on the way pergi kerja ni, sambil drive ni kan. Macam aku pun sendiri planning daripada rumah aku ke office, bawa kereta okey ke tak. Andai kata tiba-tiba hujan berlaku lebat, aku dah buat aku punya sendiri punya kaji lah, part mana yang akan banjir, kat jalan mana akan terputus, perlukah aku bawa kereta aku parking kat tingkat berapa, tinggi ke rendah. Kalau tak perlu kan aku naik motor, senang nak lari kan. Untuk dalam jangka masa yang cepat lah. Kalau kereta ni kan dengan jam lagi, tu yang banyak kita tengok kereta-kereta tersadai. Bukannya diorang tak nak selamatkan kereta, tak boleh lari, nak ke depan pun tak boleh, ke belakang pun tak boleh, malas kereta tenggelam. Macam tu. Sebenarnya kita prepare ni sebenarnya lebih kepada ikhtiar hidup untuk diri sendiri. Bukan kita prepare untuk nak menunjuk ni satu. Kalau dalam grup tu biasa tak ada apa. Tu sebenarnya lebih kepada sharing apa kau gunakan, apa aku gunakan apa kan. Kalau untuk apa multi tool korang guna apa itu sekadar ni saja, hobi, untuk sekadar suka-suka tunjuk. Kadang-kadang alat yang aku guna dengan kau guna tak sama. Kau tunjuk kau punya alat, baru aku tahu alat ni boleh guna untuk sekian-sekian. Just macam sharing macam tu. Dalam grup-grup Facebook aku pun ada banyak juga join, walaupun tak berapa aktif posting kat dalam grup-grup tu. Just kita ambil apa-apa lah, knowledge apa-apa benda yang orang share. Kadang-kadang satu benda tu yang kita rasa ni aku dah tahu dah, engkau tahu, orang lain tak tahu. So tak salah kalau sekecil-kecil ilmu pun kita share, asalkan mendatangkan manfaat pada semua orang. Terbaru grup Preppers Malaysia tu pun start daripada Covid lah itu. Awal Covid, bila mana lockdown, ramai, entah mana orang tiba-tiba jumpa grup tu, ramai orang masuk. So ramai macam-macam background ada orang dalam tu. So kalau korang-korang yang jenis yang macam Rambo ni, boleh hidupkan api gunakan fire striker, percikan api, yang boleh semua guna batu, guna besi, guna buluh. Pada korang mungkin biasa. Pada masa tu yang masuk dalam tu, even nak guna letter pun tak reti. Macam tu, ibarat kata lah, kan. Nak hidupkan api, nak apa, nak jadikan umpan, kapas boleh terbakar pun dia tak tahu. So sampai ke level yang takap macam tu. Jadi kalau korang ada apa-apa info ataupun ilmu, just sharing dalam tu, bagus. Terbaru ni dia orang postkan macam mana cara buat printer menggunakan minyak tanah kan. Letak beras dalam tu, letak kapas, biar dia berdiri, nyalakan minyak tanah. Ramai orang yang tak tahu benda tu. Padahal benda tu zaman-zaman 80-an tu, zaman tak ada elektrik. Pada kita biasa. Untuk generasi yang selepas-lepas pada tu, ataupun orang-orang yang tak pernah mengalami situasi macam tu, dia orang tak tahu. So ilmu yang ada, share. Lepas tu kita pula yang dah tahu macam-macam benda yang kita dah terror sangat. Memang tahap-tahap Rambo ni yang dah terror sangat. Bila orang share satu benda yang remeh-temeh macam tu, just kalau perlu komen. Kalau tak perlu, diam je lah. Biar je lah orang lain ambil manfaat ke atas ilmu yang dia share tu. Sebab ilmu ni luas kan. Contoh macam salah satu benda yang paling penting juga, torchlight ataupun lampu, ataupun ni lah apa-apa sumber pencahayaan. Aku tengok dekat dalam video banjir tu, adalah banyak-banyak video aku tengok, ada orang minta tolong dalam keadaan gelap. Tolong, aku tak tahu daripada arah mana. So macam mana nak nampak dia orang macam tu kan. Sebab tu kita perlukan lampu, torchlight. Kalau tak ada yang mahal, torchlight yang mahal terang-menerang tu, ada sekadar yang ada basic pun ada. Macam kita sekarang semua handphone ada lampu. So lampu yang paling berguna sekali ialah lampu yang dekat handphone lah. Tapi berapa lama lampu handphone tu korang nak harapkan? Jadi dalam keadaan yang belum berlaku bencana, kita prepare lah benda tu. Kalau nak kata lampu murah tak bagus, pun banyak lampu murah yang bagus. Yang mahal, yang koleksi hobi-hobi, koleksi lampu picit. So kalau korang tengok dalam grup Facebook, grup lampu picit dia pun gila-gila juga kan. Torchlight sampai 7,800, 3,400. Aku first torchlight aku paling mahal dalam hidup aku, first torchlight harga 200. Masa aku dengar harga torchlight tu 200, aku terperanjat gila. Besar, kecil je lah. Bulatan dia besar ni, lebih kurang panjang tak habis sejengkal. Brand Showfire, aku punya captain bomba sukarela bagi hadiah. Memang aku appreciate sangat lah. Ada lagi benda sampai sekarang walaupun aku tak gunakan. Sebab apa? Dia menggunakan bateri yang tak boleh charge kan. Sekarang banyak torchlight yang terang menerang, yang semua boleh charge. Masa tu kita tak tahu torchlight sampai harga 200. Ya betul, gila ke apa? Kita dulu pakai torchlight yang bateri besar-besar tu kan, yang apa, bateri D tu, yang tu je, yang pakai buang tu, berapa ringgit je. Kita bila tengok torchlight yang sampai 2-3 tu, jadi pelik.
jadi heran. Tapi lepas kita lama kita bercimpung dalam bidang-bidang macam ni, kita dah tak heran lah kalau orang kata torchlight RM1,000 ke RM2,000, kita tak heran lah. Tapi tak perlulah kita beli sampai yang RM1,000 macam tu. Tapi kalau ada, terror lah. Cukup lah yang kualiti okey, 100, 200, 300 yang kualiti okey yang kau boleh harap. Tak cukup satu, beli dua, beli tiga. Kalau korang join group tu, banyak torchlight korang ada nanti. Benda yang wajib bawa. Macam sekarang pun aku ke mana, keluar ke mana pun aku sentiasa ada aku punya torchlight ni. Torchlight ada, multi-tool, pisau, benda tu lah. So pada masa-masa banjir yang kena sekarang belah-belah Shah Alam ke ataupun mana-mana tempat lah yang diorang kata dah surut, mungkin dalam proses pembersihan ke apa. So aku harap korang standby lagi. Dia akan ada gelombang kedua, ketiga lagi. So beringat-ingat lah. Tak payah nak mengharapkan macam oh ni air dah surut, terus surut. Tak, ni baru start. Yelah, rumah dah kena banjir, lepas tu dah surut, tak kita nak biarkan kan. Kita kena bersihkan juga. Tapi dalam masa yang sama, kalau korang bersihkan dalam waktu sekarang ni, kalau boleh naikkan barang tu ke tinggi, dekat tempat tinggi lah, tak atas meja ke benda semua. Maksud dia korang mesti kena jangkakan akan berlaku lagi banjir. Contohnya macam tadi aku tengok kat posting kat Facebook, ada pun yang mengatakan air kat Shah Alam tu dah naik balik. Dia naik balik. Hujan ni dah stop. Hujan pagi tadi kot, subuh tadi. Kalau hujan berterusan lagi macam mana? Lepas tu aku ada terbaca pula posting juga daripada seorang pakcik tu. Dia 3 hari tersangkut dekat di rumah dia lah. Tapi dia one of the ahli dalam group papers tu. So sikit sebanyak dia tahulah. Dia ada prepare makanan apa semua. Dia punya power supply. Dia gunakan bateri dengan inverter. Dia kata sebab walaupun dah prepare, dah ada benda tu, tapi benda berlaku dalam keadaan dia kalang kabut. Satu je lah dia tak dapat. Dia kata dia tak dapat nak masak air panas. Maggi terpaksa rendam dengan air ni lah, air sejuk. Air semua ada, tak dapat nak panas. Handphone tak berguna. Dia cakap dekat kawasan sana yang Shah Alam kena itu, line tak ada, out, current semua blackout. So dia gunakan bateri tu untuk lampu je lah, lampu dan kipas. Sebab tu kita kena prepping. Kita menjangkakan sesuatu berlaku. Kita simulate lah benda tu. Kita jangkakan kalau berlaku macam ni, apa kita nak buat. Berlaku macam ni, apa nak buat. Contohnya macam rumah korang 2 tingkat kan. Tak semesti korang nak kena keluar daripada rumah tu. Kalau aku rumah 2 tingkat, aku ada planning macam mana nak buat. Air naik ke takat mana, baru aku akan keluar. Tapi dalam masa yang sama, aku kena tahu juga aku ada cara nak keluar selain daripada mengharapkan orang. Kau tak boleh mengharapkan orang. Kau tak boleh cakap, oh tak apa, nanti kalau air naik sekian, nanti baru aku panggil orang untuk selamatkan aku. Tak boleh. Kau mesti kena ada satu jalan keluar. Okey, air kalau sampai takat ni je, aku mesti kena keluar dengan cara mungkin aku ada boat ke, aku ada boat yang boleh pump ke apa, yang dah standby. Tapi kalau tak, aku akan stay dekat rumah je dengan bekalan-bekalan yang aku ada lah, yang aku prepare selama ni. Macam tu. Jadi tak menyusahkan orang. Ini yang ada kes-kes setengah-setengah kes yang tak nak keluar rumah tu. Sebenarnya aku tak salahkan dia orang pun. Sebab kalau dia orang keluar pun, pergi PPS contohnya, dia orang menunggu. Tak boleh buat apa pun, just menunggu je. Kalau dia duduk dekat rumah dia pun, dia menunggu juga. Baik dia tunggu kat rumah. Tentu selesa rumah sendiri kan. Mungkin tak ada current, tak ada api je. Tapi kalau dia ada prepare, ada dia punya power bank besar, ada yang solar generator tu yang orang panggil menggunakan bateri tu, mungkin dia ada genset pun kan. Dia boleh stay je kat rumah. Kalau aku akan stay kat rumah je. Aku lebih rela macam tu lah. Tapi dengan syarat, macam aku cakap tadi lah, ada jalan keluar lah. Tiba-tiba hari tu naik, macam mana kau kena keluar? Tak menyusahkan orang, tak mengharapkan orang. Macam tu. Keselamatan tu paling penting sekali. So daripada bebel aku ni, kalau misalnya kata ada satu benda yang kau orang mungkin tak setuju ataupun kita berbeza pendapat, tak ada masalah. Sekadar borak-borak kosong. Kita nak nyampaikan ke office ni, jauh juga office aku kan, naik kereta. Kalau naik motor sekejap ni. Dulu lagi kita dah cakap simpan makanan, kurma, makanan-makanan sunat, kurma, kismis ke kacang, simpan kat dalam rumah. Pasal benda tu sikit pun dah boleh kenyang. Kenyang tu berdasarkan khasiat yang ada lah. Kalau kenyang kat perut memang tak boleh kenyang lah. Sebalang kurma tu makan pun tu kenyang lagi kan. Kacang sebalang makan tak kenyang. Tapi khasiat yang dapat tu cukup untuk survive. Sediakan juga makanan. Kalau korang ada anak-anak kecil, sediakan juga jajan-jajan kan. Simpan lah biskut-biskut. Kalau tak nak keluar rumah, ambil keputusan tak nak keluar pada rumah, ataupun tunggu sementara korang nak diselamatkan, boleh bagi anak makan jajan kan. Tak adalah kena makan makanan survival je. Mana grup-grup camping, kaki camping, korang punya peralatan yang ada tu, semua tu sebanyak kan peralatan tu semua memang untuk kegunaan untuk survival sebenarnya tu kan. Korang punya dapur camping, periuk-periuk benda semua tu kan. Benda-benda tu paling senang sekali nak gunakan time-time bencana ni. Kalau korang perlu keluar rumah daripada kawasan banjir ke. Aku ada terjumpa satu posting tu, ada member tu, dia rumah dia banjir, dia bawa lari barang camping dia pacak kat depan rumah dia yang mana tinggi sikit daripada tu. Dia tak pergi PPS pun. Sonor ada kan, rumah depan mata, boleh nampak air surut ke, air naik. Dalam masa sama, dia orang survive kat dalam dekat kemah tu. Ada pun kampung lah dia orang, family, 2-3 family dekat
kawasan rumah tu, tak perlu pergi PPS pun, dan tak perlu mengharapkan bantuan dihantar pun. Pasal apa, dia orang tahu dia orang punya bekalan cukup untuk dia orang survive. Macam kita sekarang ni, kalau waktu tak banjir, kita pun rasa rumah kita semua cukup kot kan. Kita ada beras, kita ada minyak masak, kita ada tepung, kita ada apa. Okeylah, kalau tak bencana, mana ada kita mengharapkan orang punya bantuan. Macam tu lah. Tinggal lagi waktu tu banjir, tak boleh duduk dalam rumah, dia orang keluarkan semua peralatan ataupun perkakasan ataupun bekalan makanan tu, dia pindah ke tempat yang tinggi sikit, pasang kemah. Macam tu. Tapi aku tak ingat lah post tu aku dapat dekat mana. Aku sempat lah komen dekat dalam tu. Dia cakap pun memang selalu kalau tempat dia selalu banjir. Kalau banjir pun memang dia tak pergi PPS pun, dia cakap. Dia memang selalu camping dekat tempat tu. Nampak dia sebab dia dah prepping kan. Kalau korang tengok video ni, ni sekadar video perkongsian pengalaman dan sikit sebanyak knowledge yang aku tahu. Bukannya aku nak kecam siapa-siapa yang tak prepping ke, ataupun yang prepping sikit-sikit ke, ataupun prepping banyak, siapa-siapa saja. Bukan aku nak kecam ke apa, benda dah berlaku kan. Ni untuk cerita yang akan datang lah. Ada je yang geng-geng preppers yang dah prepping tapi tak sempat nak selamatkan barang prepping dia. Ada pun ada juga. Kadang berbual-bual tambah-tambah sikit sebanyak knowledge yang ada. Kalau aku tak cerita benda macam ni pun, nanti duduk dalam je, ilmu tu tak berkembang. Sikit sebanyak kita share lah. Macam aku minat benda-benda survival ni, jadi banyak lah aku tengok video-video orang luar, orang tempatan. Kita punya YouTuber dekat Malaysia yang buat survival ni pun banyak boleh tahan juga, dia punya ilmu dia. Kat luar tu, berdasarkan luar punya situasi, tak sama negara dia orang, negara kita tak sama kan, dari segi cuaca, dari segi bencana. Malaysia punya YouTuber yang buat prepping, survival, outdoor ni, dia berdasarkan situasi negara kita. Jadi yang tu lagi sesuai sebenarnya. Untuk bahan-bahan yang nak dijadikan fire starter apa semua. Kalau kan dekat apa ni, luar negara dia orang gunakan fat wood. Fat wood kat sini Malaysia apa fat wood? Tak ada fat wood. Nak cari apa fat wood? Kat sana fat wood lama-lama. Kau takik je tengok ni fat wood, kau toreh je ni tengok fat wood. Macam kita tak ada. So kita tahu fat wood tu boleh menyala, tapi Malaysia mana cari fat wood. Jadi kita lah tengoklah YouTuber Malaysia macam mana nak hidupkan api menggunakan sumber-sumber yang ada kat Malaysia, menggunakan biji sawit. Paling famous kita guna kereta tiup lah tu, kalau kita ada bawa. Okey, contoh kereta tiup sekali pun kan, kalau korang tak bawa, tak ada lah kan nak hidupkan api. Jadi macam mana nak ada kereta tiup tu, korang kena bawanya korang kereta tiup tu nama dia prepping lah tu. Korang dah bersedia bawa kereta tiup untuk hidupkan api di kawasan camping contoh. Bukannya kata sampai sana baru nak cari kita tiup berapa benda semua, tu bukannya prepping. Itulah istilah prepping sebenarnya. Aku dah nak sampai ni. Nanti kalau ada apa-apa lagi perkongsian video, nanti aku cerita borak-borak macam ni. Aku tengok feedback pada orang. Kalau misalnya kata korang suka video ni, aku akan lebihkan lah sharing session macam ni. Jadi kalau tak ada sambutan, sendu je, tu aku akan buat juga kan. Aku punya channel, aku punya YouTube channel, aku buat juga lah. Orang tengok tak tengok kan, yang penting aku tengok ni akan datang ni. Masa tu besok dah tua kan. Ni masa muda-muda tu aku cakap seorang-seorang nak kereta, nak bagi orang sikit sebanyak faham ilmu macam tu lah. Kalau aku nak buat daily vlog macam geng-geng aku yang lain dekat dalam Facebook, geng-geng kenalan aku kat Facebook tu, aku tak reti nak cerita pasal aku punya daily life. Macam kekok sikit lah, pasal banyak benda privacy kita nak share dengan orang kan. Jadi aku rasa aku kalau cakap konten untuk sharing session macam ni, macam buat live FB punya style ni, boleh lah kot borak-borak kosong kan. Kalau FB live, kita boleh interaksi dengan orang, boleh baca orang punya komen. Itu pun bergantung pada masa tu. Kalau ada orang tengok video kita, ada orang komen. Kalau tak, cakap seorang-seorang juga. So baik aku rakam macam ni. Dia tutup pula ni jalan ni. Semalam buka lagi pasal dia buat renovation, nak buat apa ni, lift baru. Okey, itu sajalah guys perkongsian video aku untuk kali ni. So kalau ada apa-apa nanti aku post lah dekat next video. Okey, kalau ada apa-apa komen atau pertanyaan, bolehlah tanya-tanya, ataupun ada apa-apa yang korang rasa boleh share sekali. Okey, Assalamualaikum, bye bye.